سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaan-Nya? Allah mentadbirkan makhluk-makhluknya. Bagi melaksanakan takbirnya itu, ia menurunkan segala sebab dan peraturan dari langit ke bumi. Kemudian diangkat naik kepada pengetahuannya segala yang berlaku dari pelaksanaan takbirnya itu untuk dihakimi pada suatu masa yang dirasai oleh orang-orang yang bersalah. Banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa. Demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Yang maha kuasa lagi maha mengasihani.
Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu dari air benih yang sedikit dipandang orang. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya roh ciptaannya. Dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran. Supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Dan mereka yang kafir itu berkata, adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru? Betulkah demikian? Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula, bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut. Jadi tugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan hina sambil merayu, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu. Maka kembalilah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Dan bagi menolak rayuan itu Allah Ta'ala berfirman, kalaulah kami telah tetapkan persediaan memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing. Dan saya akan berikan kepada tiap-tiap seorang itu akan hidayah petunjuk sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat, tetapi telah tetap hukuman seksa dariku. Demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan semua jin dan manusia yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu, maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi. Dan dengan demikian rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah As-Sajdah, surah yang ke-32 pada juzuk yang ke-21. Bermula ayat yang keempat sehinggalah ayat ke-14. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang dalil-dalil ketauhidan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping Allah Ta'ala menjelaskan tentang benarnya kebangkitan semula. Dan bagaimana keadaan orang kafir ketika mana berlakunya kebangkitan semula ini. Penyesalan mereka atas sikap mereka yang menolak untuk beriman, untuk mempercayai, untuk meyakini apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, sesudah kita menjelaskan sebelum ini tentang benarnya kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu yang diturunkan kepada baginda, maka Allah menyuruh Nabi SAW menyampaikan antara peranan Rasulullah setelah Allah Ta'ala buktikan pada ayat pertama hingga ketiga tentang kerasulan baginda SAW, tentang kebenaran wahyu datang dari Allah bukan rekaan Nabi SAW. Maka Allah memerintahkan Nabi SAW bagi menyampaikan, bagi menyeru manusia dengan menegakkan dalil-dalil yang jelas nyata tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan Allah SWT. Kata Allah, Allahul ladzi, hanya Allah, tidak yang lain. Alladzi, yang satu-satunya, khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Tiada yang berani mendakwa dan mengaku dia menciptakan langit dan bumi, hanya Allah. Yang satu yang menciptakan langit dan bumi. Ini bagi menjelaskan tentang kekuasaan dan tauhid Allah.
Kita sebut pada ayat pertama dan ketiga Allah menjelaskan tentang benarnya wahyu datang dari Allah, benarnya Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah dan wahyu itu bukan rekaan Nabi SAW. Maka sudah jelas benar wahyu dan benar Nabi SAW, maka Allah perintahkan Rasulullah memperkenalkan Allah. Menyeru manusia untuk kenal Allah. Maka dikenali Allah dengan apa? Penciptaan alam ini. Kewujudan Allah, tanda dan bukti, barahin, ialah alam ini. Yang satu-satu mengetahui bagaimana proses alam ini diciptakan. Berapa hari, berapa tempoh, bagaimana pembentukan. Maka Allah, sebagaimana nanti kita akan lihat bagaimana Allah Ta'ala menyatakan dia yang sebenarnya menciptakan manusia dan menceritakan sejarah penciptaan manusia. Daripada tanah sehingga daripada pati air, yakni air mani dan berkembang biak. Maka kata Allah, dia satu-satunya Allah yang menjadikan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam dalam terjemahan pimpinan Rahman kita menyebut pada 6 masa. Ini kerana waktu itu hari Ahad, Isnin, Selasa belum ada. Belum ada. Masa ni ada bila berlaku penciptaan langit selesai baru ada masa. Kerana sebelum itu belum ada masa. Dan masa Ahad, Isnin, Selasa sehingga berikutnya hanyalah pada alam dunia. Tidak pada alam yang lain. Kerana masa itu juga makhluk. Masa yang Allah cipta ni makhluk. Kerana itu bila para ulama menyebut fi sittati ayyam, memberi maksud pada 6 masa. Pada 6 masa yang Allah Ta'ala kehendaki 6 masa tersebut. Allah Ta'ala boleh menciptakan dunia, langit dan bumi sekaligus. Tidak perlu kepada 6 masa. 6 tempoh masa. Setengah ulama ketika mana menyebut tentang 6 tempoh masa, yakni pada masa yang Allah Ta'ala ukur. Iaitu 1 hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. Maka 6 masa itu berarti 6,000 tahun. Penciptaan ini. Tapi kita dapati dalam ayat Al-Quran, bila Allah Ta'ala menyebut tentang penciptaan langit dan bumi, Allah menyebut ayyam. Yang memberi maksud masa. Yang ini waktu. Yang merupakan ataupun untuk mendidik manusia. Supaya tidak melakukan sesuatu melainkan dengan tempoh, dengan berhati-hati. Kata Hasan Basri, Allah Ta'ala boleh jadikan dunia ini dalam sekelip mata. Tidak perlu pada 6 masa. Tetapi Allah ingin mengajar manusia. Hamba-hambanya. At-ta'anni fil umur. Berhati-hati dalam setiap urusan. Allah yang berkuasa ini, yang gagah ini, melakukan mencipta dalam tempoh masa-masanya. Walau Allah boleh sekelip mata. Kenapa? Kerana Allah nak beritahu kita buat apa benda pun jangan tergesa-gesa. Dalam hadis disebut at-ta'anni minar rahman wal ajalatu minasyaitan. Sikap berhati-hati itu daripada Allah. Sifat gopoh-gapah itu daripada syaitan. Khususnya pada perkara yang memberi implikasi yang tidak baik. Seperti cerai sebagai contoh. Jangan gopoh-gapah. Fikir panjang-panjang. Seperti bila kita nak berbalah. Jangan gopoh-gapah. Terus nak tumbuk orang je. Kita kira gerang kita je, benci kita lempang tampuk. Jangan. Fikir elok. Apakah benda ni boleh bergaduh ke atau boleh berdamai? Pada semua benda yang membawa akibat yang tak baik. Kita nak hukum orang. Kita nak fitnah orang. Kita nak viral satu berita. Fikir baik-baik. Jangan nanti sebab viral kita jadi penyesalan kita dan fitnah pada orang lain. Kita nak kata ke orang, nak rendahkan orang, fikir baik-baik. Jangan ini sehingga menjadi kesan buruk pada kita. Maka ini ta'ni. Sikap hati-hati. Jangan semua perkara. Bukan kita nak bercakap. Susun elok perkataan tadi. Hati-hati. Tak apalah biar nampak lambat sikit. Tapi nampak besok kesan dia. Kadang-kadang kita nak cakap cepat. Sehingga menghilangkan maksud dan tujuan. Kana Nabi SAW. Rasulullah bila dia bercakap. Iza takallama a'adal kalam. Salasa marrat. Rasulullah bila bercakap, Nabi ulang-ulang perkataan. Sehingga jelas. Hatta yufham. Sehingga dipahami dengan mudah. Rasulullah SAW tak perlukan perkataan yang banyak. Nabi hanya memerlukan perkataan yang sedikit untuk memberi faham. Kerana bagaimana Rasulullah menyusun setiap perkataan baginda SAW. Jelas. Maka
Ini yang nak diajar oleh Allah Ta'ala pada hamba-Nya. Kemudian kata Allah, "Thumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Perkataan thumma bukan bermaksud selepas itu. Tetapi memberi maksud dan Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Apa maksud bersemayam atas arsy? Pada keadaan yang layak bagi Allah. Setengah ulama menyatakan yang dimaksudkan dengannya ialah kemudian Allah Ta'ala yang menentukan dan menguasai. Allah cipta langit dan bumi dan Allah letak sistemnya dalam penguasaan dan dalam genggaman Allah Ta'ala. Di langit dan bumi yang diciptakan. Ia bergerak mengikut apa yang Allah Ta'ala tentukan. Mengikut apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Siangnya, malamnya, tempoh waktu dan sebagainya. Ini makna summa stawa 'alal 'arsy. Makna pertama, kemudian dia bersemayam di atas arsy dan Allah itu bersemayam dengan arsy dengan sifat yang layak baginya, tanpa tempat, tanpa masa. Yang layak bagi Allah. Kerana Allah tak perlukan tempat macam kita perlukan tempat. Tidak perlu. Kerana tempat itu makhluk. Dan Allah tidak bernaung ataupun menumpang makhluk. Kerana Allah itu berkuasa. Maka sebab itu penafsiran para ulama salafus salih menyatakan apa yang layak bagi Allah. Istiwa yang layak bagi Allah. Asal maksud istawa ala arsh, yakni duduk. Kita sebut duduk di atas singgah sana. Tapi Allah tidak boleh dipahami dengan sifat makhluk. Sama sekali tak boleh. Bahkan Allah itu sebagaimana Allah Ta'ala sebut, laisa kamitslihi syai'. Allah takkan sama. Kalau kita sebut duduk atas arah, duduk atas takhta, mana ada tempat. Mana tempat tu lebih besar pada benda yang duduk. Macam saya duduk di sini, tempat ni lebih besar pada saya. Maka tempat tu lagi berkuasa dari saya. Allah tidak begitu. Tidak ditentukan tempatnya. Sebab itu para ulama salafus salih menyebut apa yang layak bagi Allah. Dan kita tak tahu. Dan penafsiran yang kedua menyatakan istiwa 'alal 'arsy ai istawla amrahu. Yani Allah yang menguasai ini. Umpama kalau seorang kita sebut dia menaiki singgah sana, berarti dia sedang berkuasa. Dia punya kuasa. Dan kita sebutlah dalam genggaman. Maksudnya dalam kekuasaan. Dia bukan masuk dalam genggaman. Betul. Ia satu bentuk kita sebut majaz. Majaz atau kinayah. Simbolik. Semastawa al-arsh. Kemudian Allah yang menguasai semuanya. Sebab Allah sebut tentang cipta langit dan bumi. Dan apa yang di antara keduanya. Maka Allah yang menguasai semuanya. Allah menguasai kita. Binatangnya. Alam. Namanya sungai, laut, gunung, ganam, burung-burung yang berterbangan. Semuanya mengikut sunnatullah yang Allah tentukan. Hidup mereka, mati mereka, makan, minum mereka, semuanya mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian kata Allah, "Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'." Wahai manusia. Wahai sekalian manusia, fahami benda ni. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang boleh memberi syafaat tanpa izin Allah. Kamu tidak mempunyai selain Allah apapun yang berkuasa. Dan apapun yang boleh membantu dan menolong. Ia milik mutlak Allah Ta'ala. Sebab itu kata ulama, bal huwal malikul mutlaqu likulli syai'. Allah pemilik mutlak pada semua perkara. Fayatawalla ma fihi maslahah wa yudabbirul umur duna tadakhulin min ahadin wala hajatin li ahadin li'annahu wahdahul qadiru ala kulli syai'in wal muhaiminu ala jami'il asya'. Kata ulama tafsir, Allah pemilik mutlak bagi setiap sesuatu dan menguasai setiap sesuatu yang ada maslahatnya dan menyusun setiap urusannya tanpa campur tangan daripada seseorang pun, tanpa berhajat pada seseorang pun, kerana Allah satu-satunya berkuasa atas sesuatu yang menguasai atas tiap sesuatu. Maka Allah nak beritahu, yang duk sembah berhala, yang duk bergantung pada orang ini, semua takkan ada kuasa. Bila Allah kata Allah lah yang cipta langit dan bumi dan apa di antara keduanya, untuk beritahu kepada seluruh manusia, tidak ada kuasa lain melainkan Allah. Dan Allah tidak berhajat pada kuasa lain. Maka kamu tidak memiliki mana-mana kuasa lain yang boleh membantu kamu ataupun pensyafaat. Tak ada. Semuanya milik Allah mutlak. Ini suatu jawapan kepada para penyembah berhala. Dan jawapan kepada setiap orang yang bersandarkan harapannya kepada selain Allah. Supaya kita mu'tamad
Mu'tamadun Allah. Muktamad kita ataupun pergantungan kita ialah Allah. Na'tamidu 'ala Allah. Kita bergantung dengan Allah. Sandaran kita Allah. Sanad kita ialah Allah. Bukannya dengan manusia. Bukan dengan makhluk. Sebab Allah kata, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Kamu takkan ada pembantu lain. Takkan ada penolong lain. Takkan ada pemberi tolong lain selain Allah. Dan dengan izin Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, afala tatadhakkarun. Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu mengambil pengajaran untuk kamu beriman dengan Allah yang esa, yang tiada sekutu padanya, baginya, yang tiada seumpamanya dan tiada pembantunya, tiada yang menyamainya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan tiada yang menguruskan seluruh alam ini melainkan Allah Ta'ala. Ayat ini kata ulama, hamlun nas 'alal iman billah ilahun wa rabbah. Supaya manusia mengetahui bahawa Allah itu Tuhan dan Allah itu yang menguruskan. Ilahan adalah sebut makna Tuhan. Perkataan Rabban, mana Allah yang uruskan semua. Allah bukan sekadar mencipta langit dan bumi, Allah uruskan. Bukan Allah cipta langit bumi kemudian Allah biarkan. Maka suka-sukalah nak jadi apa. Tidak. Allah menjadikan langit dan bumi. Bertentangan apa yang difahami oleh golongan atheism. Yang menganggap ia berlaku secara natural. Bukan berlaku dengan ciptaan. Mereka mempertahankan. Kononnya bumi ini berlaku dengan semula jadi. Bumi ini berlaku dengan secara sendiriannya. Kata sekalian, kalau kita ajak orang etis ni makan malam. Lalu kita hidangkan segala makanan yang lazat, yang sedap. Kemudian kita berkata kepadanya, makanan ini tidak dimasak oleh tukang masak. Dia ada sendiri. Dia pasti kata, bodoh mana boleh. Makanan ini pasti ada tukang masaknya. Maka bodoh itulah kamu yang mengatakan alam yang indah ini. Tiba-tiba kamu kata tak ada Tuhan, ia terjadi sendiri. Bila mereka berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Etis berkata, dunia terjadi sendiri. Maka kata Imam Abu Hanifah, apakah kamu percaya kalau aku beritahu kamu ada satu kapal yang syarat muat dengan barangan-barangan yang berlayar di tengah lautan, tanpa kapten kapal dan tanpa awak-awak. Tak ada malah, tak ada anak-anak kapal, wala tawakil, dan tak ada anak kapal, kru pun tak ada. Dan dia terus berlayar dan sampai ke destinasi. Apakah kamu percaya? Kata, mana mungkin? Mana mungkin kapal tu dah comel dah, memang cantik. Penuh dengan muatan, lalu berlayar dan sampai ke destinasi tanpa ada sesiapa pun di dalamnya. Mana mungkin? Lalu kata Abu Hanifah, bagaimana kamu percaya dengan dunia yang sebesar ini? Bergerak, bertukar malam dan siang tanpa ada penciptanya. Kamu sendiri mengingkari kapal yang berlayar, yang syarat muatan, lalu sampai ke destinasi tanpa ada pemandu, tanpa kapten. Kamu tak percaya benda itu. Bagaimana percaya alam seluas ini tanpa pencipta? Artinya golongan etis yang membodohkan dirinya. Yang cuba untuk mengatakan tiada Tuhan, tiada Tuhan. Bukan mereka mencabar, kalau ada Tuhan, biar Tuhan matikan saya sekarang. Apa bukti ada Tuhan? Biar Allah matikan saya sekarang. Dia mengukur dengan maksud sekarang. Sedangkan setiap sesuatu Allah dah tentukan waktunya. Ya, kamu akan binasa, tapi bukan sekarang. Mengikut waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kamu kehendaki. Kalau waktu yang kamu kehendaki, berarti kamu yang berkuasa dari Allah. Matikan saya sekarang. Berarti kamu sedang tunjukkan kuasa kamu sekarang. Tak, Allah akan tunjuk kuasa dia. Mengikut apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kamu kehendaki. Kerana Allah akan ikut waktunya, bukan ikut waktu kamu. Awak kalau gagal tumbuk saya sekarang, saya tak boleh tumbuk awak sekarang. Saya akan ikut waktu saya nak tumbuk awak. Saya nak tumbuk petang ke suka saya lah. Saya yang berkuasa akan tumbuk bila. Bukan awak yang beritahu saya bila kena tumbuk. Contoh. Bukan kamu yang kena beritahu pada Allah. Kalau benar Allah ada, matikan saya sekarang. Kamu tidak berkuasa. Sebenarnya dalam dakwah itu nak tunjuk tak ada Tuhan. Dan nak tunjuk dia power. Sebenarnya itulah makna ada Tuhan. Kerana Allah Ta'ala tak akan hukum kamu ikut masa yang kamu nak. Tapi mengikut masa yang Allah nak. Allah nak. Ada seorang hamba Allah. Dia mencabar. Yang etis ni. Dia kata, kalau benar ada Allah, matikan aku sekarang. Dia cakap depan dalam masjid. Balik ngaji luar negara. Belajar akhirnya tak nampak Tuhan. Tak jumpa Tuhan. Dah tinggi sangat mengaji orang kali. Pergi masjid. Kalau benar ada Tuhan, biar Allah matikan saya sekarang. Maka orang pun tengok dia. Dia tak mati.
Maka dia keluar dari masjid. Dia gembira, dia berjaya, berhujah bahawa Tuhan tidak ada. Kononnya dia rasa menang. Akhirnya cerita dia pergi bilik air dan jatuh. Sehingga kepala tersembang masuk dalam lubang tandas. Dan dia mati. Kerana Allah tidak mau matikan dia di rumah Allah. Kerana pasti orang kata dia mati mulia, mati dalam masjid. Biar dia mati yang jambat. Mengikut apa yang Allah kehendaki. Mati di tempat hina. Bukan kamu masuk rumah aku, lalu kamu kata matikan aku kalau benar ada Tuhan. Allah tak akan matikan kamu tempat mulia. Kerana Allah nak hukum kamu. Tempat selayak kau mati dan jambat. Bukan di rumah Allah. Berakhir kematian seorang etis. Ini yang kita sebut tentang kekuasaan Allah SWT. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyatakan demikian. Kata Allah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Thumma ya'ruju ilaih. Allah Ta'ala yang mentadbirkan seluruh urusan alam ini. Daripada alam tinggi dan alam rendahnya. Kemudian ia mengikuti apa yang Allah Ta'ala takdirkan mengikut kebesaran Allah Ta'ala. Sebagai ketaatan makhluk-makhluk seluruhnya kepada takbir yang Allah Ta'ala kehendaki. Kerana Allah itu hakim yang mutlak, yang mengeluarkan arahan, kemudian menentukan apa yang akan berlaku. Bila Allah Ta'ala menyatakan, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah yang menentukan segala urusan. Daripada langit kepada bumi. Yang daripada langit segala takdir Allah. Apa takdir Allah hari ini? Fulan bin fulan begitu, fulan bin fulan begini. Terjadi itu dan begini. Thumma ya'ruju ilaih. Kemudian apa yang berlaku tadi diangkat. Para malaikat yang mencatat. Artinya bila Allah takdirkan. Fulan bin fulan melakukan amal soleh. Maka fulan bin fulan ini pun buat amal soleh. Lalu diangkat kepada Allah Ta'ala akan catatan amal solehnya. Fulan bin fulan akan melakukan kemaksiatan. Maka dia pun buat maksiat. Maka akan diangkat. Proses takdir Allah dari langit ke bumi. Dan daripada bumi diangkat ke langit. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Yang dibawa oleh para malaikat. Melalui catatan-catatan. Maka ini maksud. Allah yang menentukan segalanya. Takdir. Dan yang berlaku di bumi. Dan diangkat kembali sebagai satu catatan perbuatan. Baik ataupun buruk. Soleh atau toleh. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Apa yang nak disebut di sini tentang pengetahuan Allah. Tentang apa yang berlaku. Dan takdir itu berlaku mengikut apa yang dikehendaki. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Kemudian amalan-amalan ini akan dihukum oleh Allah. Diputuskan Allah pada hari kiamat yang nilainya hari kiamat itu satu hari umpama 1000 tahun mengikut perkiraan kamu dengan kiraan masa dunia. Allah Ta'ala takdirkan sesuatu pada makhluknya. Makhluk ni buat ataupun tinggal. Kemudian ia dicatat dan diangkat ke langit sebagai satu laporan. Kadang-kadang Allah Ta'ala maha mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala matikan manusia untuk hari penghisaban. Pada hari yang kata Allah, satu hari di sana bersamaan 1000 tahun di dunia. Baik, setengah ayat kata, ada ayat bunyinya gini. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada hari kiamat yang tempoh masanya di dunia bagaikan 50,000 tahun. Apa beza 1000 tahun dengan 50,000 tahun? Apakah ini ada satu tanaqudat, satu pertentangan? Ada ayat yang menyebut satu hari di akhirat bersama 1000 tahun. Ada ayat yang menyebut satu hari di hari akhirat bersama dengan 50,000 tahun. Antara 1000 dan 50,000 kan beza. Maka apa dia punya tawafuk? Kata Imam Qurtubi, makna anna Allah Ta'ala ja'alahu fi su'ubati al-kuffar ka 50 alf sanatin. Qala Ibn Abbas. Kata Imam Qurtubi, hari kiamat tadi tempoh lamanya mengikut keadaan seseorang. Kalau orang kafir, dia akan merasakan hari itu bagaikan 50,000 tahun. Orang biasa, orang beriman merasakan 1000 tahun. Suka tak suka hari tadi, melihat kepada siapa orang itu. Umpama begini. Tak apa nilai 24 jam dalam masa kita seharian. Bagi orang yang sibuk banyak buat kerja, dia rasa sekejap 24 jam. Tapi yang duduk hospital 24 jam tu lama ke sekejap? Duduk hospital. Tuan-tuan duduk hospital, nak perhabis satu hari tu rasa lama ke sekejap? Orang dalam keadaan musibah pula, sakit itu ini, tersepit kat lori ke dan sebagainya. Dia nak habis masa di satu hari sekejap ke lama? Satu hari. Setiap orang kita tengok hari memang sama 24 jam.
Tapi bagaimana kita rasa hari itu berbeza ikut situasi kita. Kalau kita tengah happy, tengah gembira masa tu Masya Allah sekejap. Tak sedar Ustaz, dah subuh dah. Sembang malam raya sampai subuh. Sebab seronok. Tapi bayangkan orang ni duduk dalam penjara. Macam mana habis satu hari dalam penjara? Tuan-tuan cuba test sekali minta dengan warden penjara. Saya nak masuk penjara sehari boleh? Minta sehari. Cuba rasa lama tak sehari tu? Allah lamanya. Nak habis masa tu. Tak payah duduk penjara, duduk lokap lah. Lokap lain sikit lah. Pergi jumpa member-member polis. Sempat lokap satu hari. Duduk satu hari. 5 waktu solat. Allah lama. Nak tunggu sarapan lama, tengah hari lama. Kena tengok tiang. Atau kena tengok dinding. Tu sehari macam mana orang kena hukum sampai 10 tahun, 50 tahun. Artinya sumpah, kesukaran tadi berbeza-beza. Orang kafir. Dek kejahatan, kekufurannya menunggu tempoh perhisabannya seperti 50,000 tahun. Lama, macam 50,000 tahun. Orang beriman akan menunggu dengan tempoh tertentu. Masing-masing mengikut keadaan iman masing-masing. Sebab orang beriman di hari akhirat kelak, sebahagiannya berada dalam teduhan Allah. Sebahagian berada dalam teduhan sedekah. Sebahagian berada mimbar-mimbar cahaya. Sebahagian berada dalam keadaan sekian-sekian, semua berbeza. Dan sebahagian berada dalam peluh yang sampai ke buku lali, sampai ke lutut. Bukan sampai ke hidung. Ada yang mataharinya sejengkal atas kepala. Ada yang tak rasa panas. Ia seperti dingin sahaja. Semuanya mengikut amalan masing-masing. Ada yang gembira. Tidak sabar-sabar menunggu hari perhitungan. Ada yang tunduk kepala rasa hina. Tidak pernah terhina seumpama itu. Manusia berbeza-beza. Oleh sebab itu bila Allah menyebut dalam ayat ini 1000 tahun, tapi dalam surah Ma'arij disebut 50,000 tahun. Maka perbezaan yang mengikut keadaan seseorang. Nilai seseorang. Ini juga merupakan pendapat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana orang Arab dalam bahasa Arab, tasifu ayyamal makruh bil-tul wa ayyamas surub bil-qasar. Orang Arab biasa, kalaulah hari itu gembira dinamakan singkat sahaja. Kalau hari itu hari tak gembira dikatakan hari yang panjang. Kata orang Arab kita pun, kalau hari-hari gembira kita rasa hari itu hari pendek. Sekejapnya hari gembira. Tapi hari itu hari duka cita, kita rasa hari itu panjang. Kerana banyak musibah kena kita pada hari ini. Allah, bilalah nak subuh. Kena pula malam-malam kena mengusik hantu lagi lamanya. Mengusik. Bilalah nak subuh, dah pejam berkali, tak subuh-subuh lagi. Dia kata mudah-mudahan subuh cepat. Sebab bila subuh hantu tak sebenarnya subuh dia tak ada. Dia pun hilang. Malam orang kena ngusik tu lama. Itu bagaimana perumpamaan dia. Sebab itu kalau kita nak kena senang, kita akan rasa masa tu sekejap. Kalau kita nak kena susah, lamanya masa tu. Bukan kadang-kadang kita jemu bila nak habis masa. Sebab itu manusia yang dia tak mengisi masa dengan amal soleh. Nanti bila dia masuk umur 80 tahun, dia akan ada perasaan jemu yang tak pernah dirasa dalam selama dia dengan usia. Tak pernah. Sebab itu disebut dalam syair yang terkenal oleh Zuhair bin Abi Salman. Man ya'ish samanina haulan la abalaka an yas'am. Siapa kalau dia hidup sampai umur 80 tahun, tidak dia akan dikena penyakit jemu. Tentang jemu sekarang, okey. Tentang jemu sekarang, umur 40, 50 jemu. Jemu tak tahulah nak buat apa. Tak tahu tidur. Jemu. Tak tahu nak buat apa. Tapi bila kita masuk umur 80 tahun. Ini depan ni tak ada lagi umur 80 tahun ni. Kita akan rasa satu jemu yang tak pernah kita rasa zaman muda kita. Tak pernah. Dia jemu yang melampau. Sehingga kita akan berkata kalau dalam kita masih hidup, kita kata, bila aku nak mati? Masa itu kita kata, bila aku nak mati? Jemu kerana waktu itulah jarang orang umur 80 tahun dijumpa kawan sebaya dengan dia 80 tahun. Takkan. Tuan-tuan umur 40 jumpa lagi kawan umur sebaya 40. 50 jumpa lagi sama-sama 5 siri. Mungkin ada. 60 mungkin jumpa sama kawan-kawan kita 6 siri. Tapi bila masuk 80 tak ada. Memang kita akan sorang-sorang. Takkan ada orang umur macam kita. Yang sama. Dua-dua umur 80 takkan ada. Kalau ada pun seorang timur, seorang kat barat. Dia tak boleh bertemu. Waktu itu jemunya luar biasa. Melainkan orang yang mengisi masanya dengan amal soleh. Sebab itu kita dari sekarang belajar isi masa soleh. Masa dengan amal yang baik. Kita memang Allah panjang umur kita sampai tahap ni tak tahu nak buat apa.
Dia akan jemu sungguh-sungguh. Anak-anak kita pun bukan suka jengok kalau kita umur 80 ni. 80, siapa suka? Siapa suka ajak orang ngeteh umur 80? Ji, jom ngeteh umur 80. Semua orang tak suka, kita akan bersendirian. Semua melihat kita sebagai menunggu kematian kita. Dia tunggu kematian kita. Sehingga dia akan rasa pelik kenapa tak mati lagi. Bela hantu raya ke bela jin. Dia macam pelik. Kan itu umur yang paling kita akan rasa jemu. Lepas tu dalam tempoh tadi kalau dia orang baik, maka dia akan berada satu peringkat Allah malu untuk mengazab dia. Sebab apa? Sebab dia ibadat lama. Orang semua ibadat sampai 60 tahun mati. Dia 80. Kalau dia istiqamah dengan ibadat, 80 tahun dia ibadat. Maka Allah malu, maksud Allah malu, bukanlah malu macam sifat kita, bukan. Yang Allah tidak akan mengazab orang yang umur 80 tahun. Yang dia berubang dalam mentaati Allah. Yang kita berubang dalam mentaati Allah. Sebab dia beribadat lama pada orang. Kita kan ibadat 50 tahun mati, 60 tahun mati. Dia 80 tahun. Ini di antara ciri-ciri kemuliaan seorang hamba. Sebab dia disebut dalam hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang umur panjang dan kebaikannya juga banyak. Ini tentang umur 80. Kemudian kata Allah, dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Demikianlah Allah Tuhan yang mengetahui segala perkara yang gaib. Mengetahui semua benda yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan apa yang tersemak dalam dada. Dan apa yang tidak mungkin dilihat oleh mata kasar. Allah mengetahuinya. Setiap perkaranya. Kerana Allah itu perkasa. Sebab apa Allah itu mengetahui? Kerana Allah itu perkasa. Lagi bersifat Ar-Rahim. Yang sifat Maha Penyayang. Maksud Maha Penyayang di sini ialah Allah penyayang kepada setiap hamba yang beriman, yang taat, yang patuh, yang tunduk, yang taubat, yang sibuk melakukan amal soleh. Maka dalam urusan takbir Allah padanya, maka semua takdir Allah padanya dengan sifat rahmat Allah. Kalau dia sakit dengan rahmat Allah. Kalau dia sihat dengan rahmat Allah. Artinya orang, kita dah sebut orang beriman, semua keadaannya baik. Dia sakit ke, dia sihat ke, dibimbang ke, semua baik. Ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair. Aneh urusan orang beriman, semua urusannya baik. Walaisa li ahadin illa lil mu'min. Tidak berlaku melainkan kepada orang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat berita gembira, dia syukur, baik baginya. Kalau dia dapat musibah, dia sabar, maka baik baginya. Kita sebut orang beriman, setiap perkara berlaku dalam dirinya itu dapat pahala. Dia tak boleh tidur malam, dapat pahala. Tak boleh tidur malam, ustaz, dah makan ubat tu, baca doa macam-macam. Doa tidur baca ustaz, doa makan pun baca, tak boleh tidur juga. Misalnya, dapat pahala. Setiap benda yang menyukarkan kita orang beriman, Allah akan beri pahala. Dia tak jadi sia-sia. Kita payah tidur, dapat pahala. Kita susah hati, dapat pahala. Kita bimbang anak-anak kita macam mana. Yang duduk asrama, yang duduk luar negeri. Bimbang tu Allah beri pahala. Apa pun yang ada khalajat, dia bagi khalajat. Kebimbangan dalam diri kita, pahala. Kita bimbang masa depan macam mana ni. Macam mana akan datang ni. Bimbang, dapat pahala. Maka ini semua adalah sifat rahim Allah. Sebab itu orang beriman ni pelaburan. Orang beriman bila dia ada iman, dia ada pelaburan yang tak akan rugi. Dia sentiasa untung. Dalam apa situasi dia untung? Kalau dia sakit dalam sakaratul maut, dia menjadi kafarah dosa. Untung. Dan kalau dia mati tanpa sakaratul maut, maka Allah Ta'ala mudahkan urusannya. Untung. Yang mati sakit, yang mati tak sakit, untung. Semuanya berada dalam keuntungan. Ini kelebihan orang beriman. Sebab tu kalau orang tahu nilai iman tu, orang akan gadai seluruh dunia dan isi untuk dapat iman. Tapi iman Allah beri pada orang yang berusaha untuk mendapatkannya dan yang berusaha menjaganya. Maka ini dua golongan yang Allah akan beri iman yang tinggi. Yang pertama yang usaha dapatkannya, yang kedua berusaha jaga dia. Ada pun orang yang diiman tapi tak nak jaga sangat, buat lebih kurang semayang pun, maka dia tak akan mendapat nilai yang tinggi. Dia dua keadaan. Wa imma orang yang saya katakan berusaha cari iman. Kadang kita lihat orang-orang yang mencari hidayah. Bila dia masuk Islam, dia tinggi pada kita. Orang yang cari hidayah ni, baik dari Hindu, baik dari Buddha, baik dari Kristian. Dia dapat hidayah, kemudian dia tu naik tinggi pada kita, jadi ulama dia. Sebab dia pencari. Yang kedua ialah orang yang jaga iman dia. Dia pastikan jangan ada benda yang boleh menjatuhkan iman dia. Orang ni juga Allah akan angkat tinggi.
Tapi orang-orang yang biar-biarkan gitu je iman. Dia on off. Maka orang ni dia akan statik. Jadi kita jadilah salah seorang daripada dua ni. Yang mencari iman, yang menjaga iman. Jaga. Yang kita solat ni sebab kita nak jaga iman. Yang kita ngaji sebab kita jaga iman. Kita belajar ni sebab nak jaga iman. Kita kawan orang baik pun sebab nak jaga iman. Kita berzikir pun sebab nak jaga iman. Kita bersedekah sebab nak jaga iman. Kita mendengar nasihat sebab kita nak jaga iman. Kemudian kata Allah, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah yang menciptakan manusia dengan penuh keindahan. Allah sebut di antara sifat penyayang Allah. Tadi Allah sebut tentang penciptaan langit bumi. Kali ini Allah Ta'ala menyebut tentang penciptaan manusia. Kerana yang menikmati langit dan bumi itu manusia. Bukan binatang, bukan yang lain-lain. Dunia yang seluas ini, langit yang seindah ini, siapa yang menikmati semua? Harimau ke? Gajah ke? Singa ke? Buffalo ke? Bukan, manusia. Sebab itu bila Allah sebut ciptaan langit dan bumi, Allah sebut ciptaan manusia. Kan inilah makhluk yang paling mengambil manfaat. Yang menguasai bagaimana kita sebut sebelum ini. Harimau duduk lama dalam hutan tapi dia tak ada gerang tanah. Manusia cuma tengok je hutan tu ada gerang tanah. Dia milik. Manfaat. Binatang dia tengok banyak benda berharga dalam hutan tu tapi dia ambil sikit je. Manusia tengok ambil semua. Ambil semua. Dengan rimau-rimau dia ambil. Ini untuk tunjukkan bahawa kejadian langit dan bumi untuk manusia. Maka Allah cerita. Macam mana kamu diciptakan? Allah sebut tentang bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi. Ni macam mana Allah ciptakan kamu? Allah ciptakan kamu dengan sebaik-baik ciptaan. Tentang manusia, macam mana pun dia lebih indah pada mana-mana binatang. Dia lebih hebat pada binatang. Dia lebih mulia pada binatang. Bahkan manusia ini lebih mulia pada jin. Bahkan manusia ini lebih mulia daripada mana-mana alam atas dunia ini. Sebab itu Allah sebut ahsana kulla syai'. Allah menciptakannya sebaik-baik ciptaan. Kemudian kata Allah, khalaqahu, Allah menciptakannya. Wa bada'a khalqal insan min tin. Permulaannya kata Allah mulakan ciptaan manusia ini dari tanah. Ya Allah beritahu, mula-mula manusia ini cipta dari tanah. Maksudnya Adam AS. Adam bukan cipta daripada air mani. Diciptakan dari tanah. Lihat bagaimana Allah menyebut fakta yang jelas. Pertama Allah ciptakan Adam daripada tanah. Kemudian kata Allah Ta'ala, thumma ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunannya pula, nasal. Keturunan Adam ini disebut naslahu. Kembali pada manusia pertama yang ni Adam. Mula-mula Allah ciptakan manusia dari tanah. Itulah Adam. Bila Nabi SAW kata apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua anak cucu Adam. Keturunan Adam. Dan Adam tu dari tanah. Kamu semua daripada Adam. Dan Adam dari tanah. Bahkan bagaimana bukti kuat manusia dari tanah, Allah jadikan manusia ini sumber kehidupannya dari tanah. Padi dari tanah. Gandum dari tanah. Makan minum kita, pokok, buah-buah semua dari tanah. Kita tak mungkin terlepas daripada apa yang berada dalam tanah melainkan kita dapat manfaat. Kita pun nak cari gerang tanah. Tanah tu mahal sebab apa? Harga tanah mahal. Sebab itulah kita. Tanah tu mahal. Yang lain. Kita sebut tanah mahal. Kerana tanah itulah asal ciptaan kita. Sebab itu nilai tanah tu dia mahal. Kerana ialah kita. Maksudnya kita dicipta dari tanah. Dan last kali kita mati dalam tanah. Kita tak mungkin boleh bebas hidup daripada tanah. Kerana itu asal kita. Kemudian kata Allah, summa ja'ala naslahu. Kemudian kami jadikan keturunannya min sulalatin mimma, daripada pati air. Pati air. Air yang pekat, likat. Apa dia? Pati air. Contoh kalau kita sebut pati mesti pekat punya. Maknanya ini sifat air mani, pekat. Berbeza dengan sifat air mazi. Dia cair. Atau air wadi. Atau air kencing. Air-air lain semuanya cair. Tapi bila pergi pada air mani, kata Allah, sulalah. Apa tu sulalah? Pati. Kita kan kalau buat jus. Ni pati jus ni mesti pekat. Sebab jus campur sikit ke kacau. Letak sikit, boleh buat satu koleng, boleh buat satu jak. Banyak mana kita letak sikit je pati dia. Allah sebut manusia ini daripada air pati. Air mani. Sifatnya.
Kemudian apa kata Allah? Mahin. Apa itu mahin? Maksudnya yang hina. Tak ada seorang pun yang akan muliakan Aimani dengan sifatnya Aimani sebelum dia menjadi manusia. Baunya busuk. Tempat keluarnya pun jijik. Ni tak ada nilai. Aimani yang letak kat mana-mana tak ada nilai. Tak ada orang nak beli Aimani orang ni. Kerana sifat yang busuk, yang hina. Maka Allah kata lihat bagaimana daripada Aimani yang hina Allah muliakan kamu. Bagaimana Aimani yang hina Allah muliakan kamu. Supaya apa? Kenapa Allah jadikan manusia daripada sumber Aimani yang hina? Supaya manusia sentiasa tidak sombong dalam hidup. Dan kenapa Allah jadikan sumber Aimani tadi manusia yang hebat ini? Supaya manusia mengkagumi kebesaran Allah. Penciptaan Allah. Kemana Allah boleh cipta kita dari Aimani? Tuan-tuan sekalian. Lalu kita hidup jadi manusia. Tak terbayang kita Aimani tu, yang kita tengok tu, tiba-tiba jadi makhluk seperti kita hari ini. Yang berdiri, yang berjalan, yang mengumpulkan harta, yang hari ini mungkin ada nama, yang hari ini mungkin dapat kemuliaan itu dan ini. Daripada Aimani. Ajaib. Sebab itu Allah sebut daripada awal. Yang menciptakan manusia dengan segala keinginan. Sehingga orang tak nampak lagi kita Aimani. Tak nampak. Kita asal Aimani. Tapi lepas kita tercipta ni nampak tak? Macam Aimani ke, bau Aimani ke? Oh ni bau macam Aimani. Tak ada. Semua dah jadi indah. Berubah. Seolah-olah kita bukan daripada tu. Nampak cantik. Nampak power. Dengan serban, dengan jubah, dengan kot, dengan tal, dengan sekian. Masya Allah. Tak ada nampak langsung benda tu. Maha suci Allah dah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan. Tapi dalam masa sama Allah ingatkan kita dari Aimani hina tau. Kita sentiasa tunduk diri kita. Kemudian kata Allah, summa sawwah. Kemudian bagaimana Allah menyempurnakan Aimani ini. Allah sempurnakan dengan menjadi peringkatnya darah. Kemudian menjadi daripada kemudian segumpal darah, segumpal dagingnya. Dipakaikan tulang belulangnya. Wa nafaqa fihi min ruhih. Kemudian ditiupkan roh oleh Allah Ta'ala. Allah tiupkan roh. Ya Allah cerita proses. Tuan-tuan, sebelum Quran diturunkan, siapa tahu manusia dijadikan macam mana? Tak ada orang tahu dan tak ada orang kisah. Allah yang cipta manusia, Allah tahu. Tuan-tuan, kajian tentang manusia hanya pada era 1930-an. Orang kaji manusia daripada mana sibuk. Allah dah cerita dulu pada tu. Sebelum dan sebelum ini. Sebelum manusia berfikir tentang siapa dia, Allah dah beritahu kamu siapa. Sebelum manusia ingin mengenal dirinya, Allah sudah kenalkan kamu ni siapa. Bahkan di peringkat yang lebih jauh, di alam ruh. Kerana Allah Ta'ala cerita dalam surah yang lain. Ruh kamu dihimpunkan dan Allah minta penyaksian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu. Ya orang pun tak tahu detik itu. Allah. Tentang kita, masa kita kecil kita ingat tak apa kita buat? Kita tak ingat melainkan bantuan mak ayah kita cerita. Kau dulu masa kecil makan tai. Tuan-tuan ingat masa kecil tuan-tuan buat apa? Bukan kata masa kecil semalam pun tak ingat buat apa. Tu belum tanya semalam belajar apa lagi tak ingat. Tuan-tuan kita masa kecil tu agak-agak masa dalam perut tu ingat tak kita buat apa? Mak kita ingat dulu kau tendang perut mak. Tenang. Saya dalam perut. Tanya kita ingat tak? Dalam perut kita buat apa? Kita tak ingat. Lepas tu kita keluar. Lepas tu umur kita sehari, sebulan, setahun ingat tak buat apa? Tak ingat. Masa umur 2 tahun. Kita ingat tak kita jerit kat pasar raya, malu mak kita. Sampai mak kita kena halau keluar pasar raya. Tak ingat. Tapi tanya mak kita, mak ingat? Mak ingat, kau dulu buat macam ni, Kau umur 3 tahun macam ni. Sama juga kita dan sebelum diciptakan, kita tak tahu. Allah beritahu, Allah ingatkan kita. Kenapa Allah ingatkan kita? Sebab Allah ciptakan kita. Kamu laku himpun roh kamu dan aku kata bukankah aku Tuhan kamu? Kamu semua mengaku aku Tuhan. Aku yang ciptakan kamu sekian. Allah ingatkan balik kita. Kerana manusia dia akan lupa tentang asal usul dia. Dia akan lupa. Tentang kita terkenal dengan makhluk yang lupa. Yang kalau kita belajar 10, kita cuma ingat 1, kita akan lupa 9. Dan makin umur kita ke depan, lupa kita akan menjadi musuh utama kita. Akhir lupa nak kunci tak mana nak kunci. Gaduh sama isteri sebab anak kunci. Lupa kat mana letak. Lupa mana letak saya punya ni. Mana semua dia lupa. Maka ini keadaan atau sifat manusia.
Bila kita tahu kita sifat lupa, maka bacalah Quran untuk kita diingatkan oleh Allah. Sebab itu sifat Al-Quran dia mengingatkan kita. Fadzakir. Quran ini bersifat mengingatkan kita tentang diri kita, siapa kita, perjalanan hidup kita. Kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran. Pertama, panca indera yang Allah ciptakan pada manusia ialah telinga. Sebab itu kita katakan, ni bayi dalam kandungan yang pertama berfungsi telinga dia. Itu kita cakap bayi itu dengar. Kan itu bila keluar bayi, kita azan sebab telinga dia dengar. Kita tak suruh dia tengok YouTube, lain-lain tengok YouTube. Yang itu abah ni. Tak ada. Telinga dia dengar, azankan, iqamahkan. Pendengaran dia. Allah menyebut tentang kemudian dijadikan pendengaran. Kan itu fungsi pertama manusia. Kemudian wal absar, penglihatan. Wal afidah, hati-hati. Yakni akal, fikiran. Qalilan ma tashkurun, tapi sikit je yang bersyukur tentang melihat proses kejadian manusia yang penuh ajaib. Tentang kenapa Allah Ta'ala sebut telinga tu satu. Tapi bila sebut mata banyak dan bila sebut hati atau akal tu banyak. Sama. Sebab manusia dia tak boleh dengar dua suara dalam satu masa. Tak boleh. Dia celaru. Dia kena dengar satu-satu. Tapi dia boleh melihat banyak benda dalam satu masa. Kita dengan mata kita boleh tengok banyak benda. Tuan-tuan boleh tengok ni, boleh tengok semua. Tapi kita tak boleh. Kalau seorang ni cakap, yang ni cakap, saya dah tak dengar. Mana satu nak cakap dulu? Dia kata, siapa nak cakap dulu ni? Bila dua orang je cakap, seorang je cakap. Itu kelemahan manusia. Allah jadikan dia cuma boleh mendengar satu suara. Maksudnya fokus dia pada apa yang dengar satu. Tapi bila sebut lihat absar, Allah jamakkan. Kerana manusia boleh melihat banyak perkara. Kita duduk macam ni, tuan-tuan boleh tengok 100 orang. Tapi tuan-tuan tak boleh dengar 100 orang. 100 orang bercakap serentak boleh. Tapi tuan-tuan boleh arahkan mata tengok 100 orang dan mungkin tuan-tuan ingat 100 orang tengok kita. Dan afidah, hati, akal, fikiran. Kita boleh berfikir banyak perkara dalam satu masa. Tengah semayang sambil fikir rakaat, sambil fikir nak makan kat mana malam ni. Boleh. Ni tengah-tengah kuliah ada benda dia fikir lain ni. Tengah kuliah nampak mata tengok ustaz. Tapi dah fikir ke lain dah ni. Ni cuti nak ke mana pula tahun ni? Fikir. Nak pergi Langkawi dah pergi. Nak pergi mana lagi? Nak pergi Pulau Mabul. Pulau Mabul baru rancang. Artinya kita ni fikir macam-macam. Tu dalam semayang boleh fikir 10-20 perkara. Fikir macam-macam. Nampak statik je mata dia. Tapi apa yang difikirkan kita tak tahu. Anak-anak kita benda dipikir kita pun tak tahu. Banyak kita fikir. Ni saya tengah cakap, saya pun tengah fikir juga benda ni. Itu bagaimana datang keserabut. Tapi tidak mendengar. Tuan-tuan tak boleh mendengar 2-3 benda dalam satu masa. Malaikat kita takkan fokus. Boleh lah. Saat dia cakap-cakap saya dengar tak. Satu-satu je orang boleh dengar. Dengar betul. Cuba tuan-tuan dengar dua ceramah dalam satu masa. Dengar ceramah ni. Ceramah Tok Ku satu, ceramah Tok Ki satu. Dua-dua. Dengar ceramah. Buka tune sama. Tang. Dia macam serabut. Dia tak boleh dengar dengan betul. Okay, dengar salah satu dengar ni. Okay, kemudian dengar ni. Sebab itu tak ada orang. Okay, kita bercakap dua orang serentak. Ni kalau kita forum, ni cakap dulu, ni cakap dulu. Tak ada moderator. Okay, kata panel pertama, panel kedua, cakap serentak. Buang masa. Tak mungkin. Pendengaran manusia terbatas. Dan yang kedua kata ulama hikmahnya, kerana manusia apa pun dia akan dengar dulu sebelum dia melihat. Dan sebelum dia menganalisis. Dia akan dengar. Kita dengar kedai sana sedapnya. Kita nak pergi tengok lah. Dengar sana kedai sedap tu. Kita pun nak pergi tengok. Jauh kita merantau pergi tengok. Oh macam ni kedai dia. Kita dengar ni tempat tu lawa. Kita pun nak pergi tengok. Kerana manusia akan mendapat maklumat daripada apa yang dia dengar. Kemudian dia akan melihatnya sendiri. Saya nak tengok dengan mata kepala saya sendiri. Saya dah dengar orang cakap ni. Tapi nak lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kemudian di situ dia akan buat satu analisis. Nak pegang ke tak nak pegang ke, nak sayang ke tak nak sayang ke, nak apa, terpulang. Maka Allah sebut secara tertib bagaimana cara manusia akses satu maklumat. Maha suci Allah yang menciptakan manusia dengan panca indera yang lengkap. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun. Yang syukur cuma sikit. Walau kita mengaku, tuan-tuan tokeh mana yang ciptakan badan kita? Ada tokeh ke ciptakan badan kita? Tak ada. Allah. Perdana Menteri mana yang ciptakan kita? Kita berkata bukan Perdana Menteri ciptakan kita.
Raja mana yang ciptakan kita? Kita berkata raja tak buat apa-apa tentang kita. Tapi kita hormat dia lebih. Dia tak buat apa pun. Allah yang buat kita. Kita tak hormat Allah Ta'ala. Kurang syukur kita. Ni raja tak buat apa, punya hormat raja. Takut dia. Takut. Raja buat apa kat kita? Dia buat hidung kita kan? Dia cipta telinga kita kan? Apa benda dia beri pada kita? Tak ada. Tak ada apa. Tapi kita kagum, takut. Kita hormat. Kita bimbang. Dia marah. Takut. Yang ciptakan kita semua, ujung rambut sampai ujung kaki, Allah. Tiba-tiba kita tak syukur pada Allah, tak takut pada Allah. Kita tak hormat Allah Ta'ala. Maka benar kata Allah. Sikit yang duk faham benda ni. Kita manusia yang tak beri apa-apa, tahu pula takut. Tahu pula bimbang, tahu pula harap. Walau apa dia buat kat kita. Sampai kita mati kat kubur, dia buat apa kat kita? Tak ada apa dia buat pada kita. Dia adalah manusia macam kita. Tapi yang kita hormat dia lebih pada Tuhan, kenapa? Takut dia lebih pada Tuhan, kenapa? Kerana kita kurang bersyukur pada Allah. Kerana itu Allah ingatkan bagaimana Allah ciptakan kita. Supaya kita tahu siapa kita nak takut. Siapa yang kita nak harap. Siapa yang kita nak bersyukur. Siapa yang nak kita bergantung. Siapa yang kita nak berdoa. Kita tahu. Tentang orang faham ayat ni, dia dah tahu. Bahawa kehidupan saya milik Allah. Dah tahu. Yang ciptakan langit dan bumi, yang ciptakan saya. Maka kata Allah dalam ayat yang lain, فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ فَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ. Maka kerana itu kamu kena takut aku. Kamu kena bertakwa pada aku je dan takut pada aku. Kerana aku yang buat semua. Tapi kita, macam tadi contoh kita sebut, terima kasih ni orang bukan main banyak. Benda dia buat adalah sikit. Bagi sepiring kuih. 4 tahun terima kasih. Tapi Allah yang beri segala-galanya. Mana terima kasih dan syukur kita pada Allah? Pernah tak kita berdoa kerana syukur pada Allah? Ya Allah, aku menadah tangan untuk bersyukur padamu. Yang asal tak ada tangan mesti minta lah. Benda tak ada. Lupa untuk syukur benda yang ada. Pernah tak kita menadah tangan dengan sungguh-sungguh lalu memuji dan bersyukur pada Allah dengan semua nikmat yang kita dapat? Sehingga usia kita sampai sekarang 50-60. Ya Allah, aku tadah tangan untuk bersyukur padamu. Yang menghidupkan aku, yang memberi segala dalam kehidupan ini. Yang memanjangkan usia aku sebegini. Yang telah memberikan zuriat keturunan kepada aku. Segala-gala perkara yang memudahkan kehidupanku. Doa sungguh-sungguh dalam satu tempoh sehingga kita datang rasa insaf. Datang rasa sayu kita. Datang rasa terima kasih sungguh-sungguh pada Allah. Pernah tak kita berdoa kerana berterima kasih? Kebanyakan kita doa, mesti ada benda tak ada lah tu. Mesti ada benda tak ada. Yang bersyukur tu kurang. Yang benda tak nampak tu yang kita doa, ya Allah aku nak ni, nak tu, nak ni, nak tu. Kemudian dia rasa tak mustajab doa. Atau bila dapat, tengoklah kaki macam mana. Lupa bahawa dia minta dengan Allah. Tapi waktu dapat dia rasa sebab dia usaha. Betapa kufurnya manusia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.